Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Tajuk kita pada pagi ini iaitu benarkah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari telah kembali ataupun rujuk kepada mazhab salaf. Mula-mula dia berpegang kepada mazhab khalaf, mengasaskan mazhab khalaf dengan hujah-hujah naqliyah dan juga aqliyah bagi menentang golongan-golongan falsafah yang tidak percaya tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Banyak digunakan hujah-hujah logik juga. Kesesuaian pada zaman itu orang tidak berpegang kepada dalil daripada Quran dan hadis. Banyak menggunakan logik, akal, falsafah. Dia pun mengenengahkan ilmu kalam, ilmu falsafah ini untuk menentang, memerangi golongan ini. Lalu di sini berlaku perbahasan daripada kalangan ulama. Sebahagian ulama menganggap dia telah kembali kepada mazhab salaf. Pandangan yang kedua pula menganggap dia berkekalan sampai dia mati berpegang teguh dengan akidah khalaf, iaitu akidah yang diasaskan. Jadi kita telah mempelajari dan telah membahaskan di dalam pengajian-pengajian kita yang lalu, di dalam masalah akidah ini dia ada dua golongan yang disebut sebagai salaf dan khalaf. Khalaf itu pula terbahagi kepada dua, Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi sebelum kita melanjutkan perbahasan ini, sahabat-sahabat yang luar di sana boleh dengar ke? Tengok komen tu. Dia orang dengar suara macam mana? Jelas. Ha? Jelas. Suara jelas? Okey, aku tidak rugi ni. Nak bahas benda penting ni. Suara jelas, ha? Tengok komen, suara jelas. Minta sahabat-sahabat di luar sana bagi komen, suara okey tak okey? Ada dia orang bagi respon tak? Jelas. Jelas, okey. Okey, tentang masalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini, sebahagian ulama kata dia tidak kembali kepada akidah salaf. Dia berpegang dengan akidah yang dia pegang itu, yakni akidah khalaf sampai meninggal dunia. Itu pandangan yang pertama. Dan pandangan itu banyaknya berdasarkan kepada andaian-andaian, bukan berdasarkan kepada fakta ataupun kepada hujah dan dalil. Adapun golongan yang kedua mengatakan dan mendakwa bahawa Abu Hasan Al-Asy'ari telah meninggalkan pegangan dia, iaitu akidah khalaf. Dia kembali kepada akidah salaf. Di dalam dua perbezaan pendapat ini, saya cenderung kepada pandangan yang mengatakan dia telah kembali kepada akidah salaf dengan beberapa bukti, beberapa hujah, beberapa fakta dan juga keterangan. Dalam dua, maknanya perbezaan pendapat ini, ada yang mengatakan dia tidak kembali sampai dia meninggal dunia, dia tetap berpegang kepada akidah khalaf. Dan pendapat yang kedua mengatakan dia penghujung usia dia telah kembali kepada akidah salaf. Jadi saya lebih cenderung kepada pandangan yang kedua, kerana pandangan yang kedua ini disokong oleh bukti-bukti, kenyataan-kenyataan, hujah-hujah, dalil-dalil, fakta-fakta yang kuat dan banyak, dan terlalu banyak. Di antara buktinya yang mengatakan dia telah kembali kepada akidah salaf, iaitu di dalam kitab Ma'arijul Qabul. Dalam kitab Ma'arijul Qabul, di bawah tajuk At-Tanbihu ala anna al-Asy'ariyah ghairul Asy'ariyah. Dia kata suatu peringatan bahawa Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bukannya Asy'ariyah. Maksudnya bukanlah sebagaimana pengikut-pengikut Asy'ariyah. Sebab pengikut Asy'ariyah dia masih berpegang dengan pendapat lama Abu Hasan Al-Asy'ari.
Sedangkan Imam Besar Abu Hasan Asy'ari ini telah kembali kepada akidah salaf, sebagaimana yang dipegang oleh Nabi dan sebagaimana yang dipegang oleh para sahabat. Disebut di sini, amma Abu Hasan al-Asy'ari nafsuhu rahimahullahu ta'ala. Adapun Abu Hasan Asy'ari sendirinya, semoga merahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, falladhi qarrara fi kitabihil ibanah, yang dia telah tetapkan, yang telah diakui di dalam kitabnya Al-Ibanah, alladhi huwa min akhir ma sannafa. Kitab Ibanah ini adalah merupakan kitab yang terakhir yang dia tulis. Ini Ibanah an Usulid Diyanah. Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Orang kata kitab ini dah diubah suai. Nanti kita sebut. Bila kata Ibanah ini telah diubah suai, telah ditahrif, telah dipesongkan, golongan yang mendakwa demikian kena buktikan siapa yang memesong kitab tu, siapa yang tahrifkan. Kena sebut lah. Jangan pakai tibai, pakai agak-agak, pakai buat andaiannya. Jadi bukti tak ada, siapa yang mengubah kena sebut. Kalau kata Taurat itu diubah, Allah Ta'ala kata yang ubah tu orang Yahudi, ahlul kitab. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Allah Ta'ala kata Taurat telah diubah. Siapa ubah? Yahudi dan juga Nasrani, ahli kitab. Jadi orang yang mengatakan Al-Ibanah ini telah diubah, ditahrifkan, dipesongkan, kena sebut siapa yang mengubah. Bukan satu andaian. Dia kata di sini, alladhi huwa min akhri ma sannafa wa huwa qawlu ahli hadis. Kitab ini, Al-Ibanah ini adalah merupakan kitab yang terakhir yang dia tulis. Dia berpegang kepada akidah Ahlul Hadis, pegangan pendirian Ahlul Hadis. Ahlul Hadis maknanya akidah salaf, sebagaimana yang kita baca semalam dalam kitab apa? Hujjatullahi Balighah, Syah Waliullah. Dan juga disebut di dalam kitab apa dia lagi? Kita dah simpan dah kitab tu. Dalam kitab I'tiqad Ahlul Hadis. I'tiqad Ahlul Hadis dan juga golongan salaf. Nanti kita akan baca. Maknanya akidah Ahlul Hadis dan golongan Ahlul Hadis ini adalah berpegang kepada akidah salafus salih. Saqahu bi hurufihi wa jaa bi rummatihi. Dia bawa datang dengan huruf-hurufnya dan juga dengan secara menyeluruh ibarat-ibarat di dalam kitab Al-Ibanah itu. Bagaimana dia kembali kepada pegangan salaf, iaitu pegangan Ahlul Hadis. Wahtajja bihi bi barahinihim al-aqliyati wan naqliyah. Dia mengemukakan hujah-hujah, keterangan-keterangan berdasarkan hujah akal dan juga hujah-hujah nakal yang dinakalkan daripada Quran dan juga hadis. Dalam kitab tu. Hujah akal dan hujah nakal daripada Quran dan hadis ni yang sesuai dengan pegangan i'tiqad Ahlul Hadis. Summa naqala aqwal al-a'immati fi dhalika ka Ahmad bin Hanbal. Kemudian dia menakalkan perkataan-perkataan imam-imam besar seperti Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas, wa Syafi'i wa ashabihi. Tengok, dia menakalkan ulama-ulama besar seperti Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan juga sahabat-sahabat Imam Syafi'i, wa Hamadaini wa Sufyanaini, dua Hamad dan dua Sufyan, wa Abdul Aziz bin wa bin al-Aziz bin Majishun, wa Laits bin Sa'd wa Hisham wa Isa bin Yunus wa Hafs bin Ghiyath wa Sa'd bin Amir wa Abdul Rahman bin Mahdi wa Abi Bakr bin Ayyash wa Waqi' Abi Asim An-Nabil wa Ya'na bin Ubaid wa Muhammad bin Yusuf wa Bishr bin Mufaddal wa Abdullah bin Daud wa Salam bin Abi Muti' wa bin al-Mubarak wa Ali bin Asim wa Ahmad bin Yunus wa Abi Nu'aim wa Qabisa bin Uqbah wa Sulaiman bin Daud wa Abi Abdul Qasim bin Salam wa ghairihim. Ini beberapa nama yang disandarkan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari, yang dia berpegang dengan pegangan mereka, yakni nama-nama ulama pembesar-pembesar yang kita sebutkan tadi. Ulama-ulama yang besar ini berpegang kepada akidah salaf. Abu Hasan Asy'ari pun berpendirian, berpegang, beriktikad begitu, sebagaimana yang dipegang oleh ulama-ulama salaf.
Jadi pengarang kitab Ma'arijul Qabul menyebut, laula khawful italati la suqnal fusul al-kalamihi bihurufihi. Kalau tak takut bimbang menjadi panjang sangat huraian ni, aku akan bawa semua ibarat tu. Berserta dengan huruf-huruf kalimah-kalimah tu aku bukan bawa dalam kitab ni. Aku akan masukkan semua. Tapi bimbang menjadi panjang sangat, dia nak ambil kesimpulannya. Apa yang disebut oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Fa innahu wa in akhta'a fi at-ta'wil ba'd al-ayat, walaupun ada kesilapan lah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni dia di dalam mentakwilkan sebahagian ayat. Wa ajmalu fi ba'd al-mawadi', dan cantik dia kata sebahagian daripada tempat dia takwil tu okeylah. Fa kalamuhu yadullu ala annahu mukhalifun limuntasibina ilaihi minal mutakallimin. Dan perkataan kalam daripada Imam Abu Hasan Asy'ari menunjukkan dia berbeza, annahu mukhalifun lil muntasibina ilaihi minal mutakallimin. Dalam kitab ini Al-Ibanah Al-Usul Diyanah ni, dengan kenyataan dia berbeza dengan orang yang menyandarkan kepada dia daripada ahli kalam minal mutakallimin. Maknanya berbeza apa pendirian Abu Hasan Al-Asy'ari dengan golongan yang menyandarkan terhadap mazhab dia. Orang duk sandarkan ini mazhab Asy'ari, ini Abu Hasan Asy'ari kata begini-begini, daripada golongan ahli kalam. Dia kata tak, berbeza. Ahli kalam kata lain, Imam Abu Hasan Asy'ari kata lain. Fi mas'alatil Quran, tentang masalah Al-Quran, iaitu ayat-ayat mutasyabihat. Dia pegang secara zahir tanpa ditakwilkan di penghujung usia dia, sebelum dia meninggal dunia, yang merupakan kitab yang paling akhir yang dia tulis, iaitu Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kama huwa mukhalifun lahum fil isbatil istiwa, sebagaimana dia Abu Hasan Asy'ari berbeza tentang mengisbatkan, berbeza dengan mereka tentang masalah mengisbatkan istiwa. Dia kata istiwa berada atas arasy. Mereka kata tak, itu istaula. Wan nuzul war ru'yah, tentang Allah Ta'ala turun ke langit dunia dan juga melihat Allah Ta'ala di akhirat. Wal wajha wal yadain, dia sebut Allah Ta'ala memang ada muka, ada tangan, dua tangan, tetapi mukhalafah. Wal ghadab marah wal rida wa ghaira zalik. Dan selain daripada demikian itu, wa qad sarraha fil maqalatihi bi annahu qailun bima qala al-Imam Ahmad Ibn al-Hanbal wa a'immatul hadis mu'taqidun ma hum alaih. Dan dia telah jelaskan lagi di dalam maqalat, Islamiyin, selain daripada Al-Ibanah an Usulid Diyanah, disebut di dalam maqalat Islamiyin. Kalau dikatakan Ibanah ini telah diubah suai, tadi kita tanya siapa yang ubah. Yang keduanya, yang ni tidak disebut siapa yang ubah. Yang ni tidak dipertikaikan maqalat Islamiyin. Kalau kata hak ni ditolak, maqalat Islamiyin disebut Allah Ta'ala atas arasy, Allah Ta'ala ada tangan, ada muka, tetapi mukhalafah lah. Ni maqalat Islamiyin. Tak apa nampak tak? Dah lama dah baca, jadi dia tak apa terang. Abu Hasan Asy'ari tu kan. Kalau dua kitab ni bagaimana? Ar-Risalah ila Ahli Suri pun menunjukkan dia Allah Subhanahu wa taala, dia Allah berada atas arasy dan dia berpegang kepada akidah salah, menunjukkan memang dia kembali. Di samping kenyataan-kenyataan yang dikemukakan oleh para ulama yang kita akan bentang satu persatu, dia tengok di sini disebut dalam maqalat dia bi annahu qailun bima qala Ahmad bin Hanbal. Dia berkata sebagaimana yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni berpegang kepada akidah salaf, dan juga ulama-ulama hadis mu'taqidu ma hum alaihi. Dia berpegang sebagaimana yang dipegang oleh ulama-ulama hadis. Musbitun lima asbatuhu, dia mensabitkan apa yang disabitkan oleh mereka. Wa muharribun ma ahdatsal mutakallimun, dan dia telah mengharamkan sesuatu yang direka-reka oleh ahli kalam, min tahrifil kalimi an mawadhi'ihi. Ahli kalam ini memisahkan, memesongkan, memalingkan kalimah-kalimahnya, ayat-ayat daripada tempatnya. Pesong. Patutnya ayat-ayat, ibarat-ibarat itu berpegang dengan cara yang betul. Ayat-ayat Quran ditafsir dengan betul, bukan diubah daripada tempat dan maksudnya.
wa sarfil lafzi an zahirihi. Tengok, dia palingkan ayat-ayat Quran ini, ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis sifat ini daripada zahirnya, wa ikhrajihi an al-haqiqatih, dan mengeluarkan daripada hakikatnya. Wa bi jumlah, secara kesimpulannya, wa bainahu wa bainal muntasibina ilaihi bunun ba'idun. Antara Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan golongan yang menyandarkan diri mereka kepada Abu Hasan Al-Asy'ari adalah suatu jarak yang jauh. Tak betul langsung. Orang dok kata ini Abu Hasan Al-Asy'ari kata macam ni, Abu Hasan Al-Asy'ari berpendirian macam ni, pegang macam ni. Tak betul langsung. Jauh sangat dia kata. Bal huwa bari'un minhum, bahkan dia berlepas diri daripada orang yang menjadi pengikut, yang menganggap sebagai pengikut, yang berpegang, yang menganggap sebagai mereka memegang kepada akidah Asy'ari ni. Dia kata tak betul. Imam Abu Hasan Asy'ari ni berlepas diri. Wa hum minhul bara'un, dan mereka juga berlepas diri daripada Abu Hasan Asy'ari. Wal ma'idullah wal ma'idu Allahu wa kafa billahi hasiba. Dia kata madai Allah Subhanahu wa taala itu sebagai penghizaban. Serahlah pada Allah Taala, wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billah. Tengok dalam kitab ni secara jelas dia mengatakan Abu Hasan Asy'ari telah kembali. Yang orang duk sandar kepada dia tu beza sangat, jauh sangat. Dia berlepas diri kepada orang yang menyandarkan terhadap diri dia. Mereka menyandarkan kata macam mana? Mereka menganggap dia masih berpegang dengan akidah lama dia, iaitu berpegang kepada akidah khalaf. Dia sebenarnya dia dah kembali. Ini satu kitab. Kitab yang kedua mengatakan dia telah berubah pendirian dia daripada khalaf kepada salaf, iaitu Ithaf Sadatil Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin. Syarah Ihya Ulumuddin. Jadi pengarang kitab ini Imam Zabidi menyebut, dia menakalkan pendapat Imam Ibnul Katsir. Qala Ibnu Katsirin dzakaru li Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari thalathata ahwalin. Jadi pengkaji ini menyebut dia ada tiga keadaan. Awalaha halul i'tizal allati raja'a anha la mahalata. Keadaan yang pertama, dia adalah Mu'tazilah. Kan dia belajar dengan Ali Al-Jubai, bapa tiri dia selama 40 tahun. Yang ni tak dapat tidak. Hak ni memang dia mula-mula Mu'tazilah. Mula-mula dia memang Mu'tazilah. Al-hal as-sani itsbatu sifat al-aqliyah as-sab'ah. Hal keadaan yang marhalah yang kedua, dia mengisbatkan sifat-sifat aqliyah yang 7 itu, seperti wahiyal hayatu wal ilmu wal qudratu wal iradatu was sam'u wal basaru wal kalam. Dia mengisbatkan sifat ini. Wa ta'wilu juz'iyyati kal wajhi wal yadain wal qadam was saq wa nahwi dhalik. Dan dia mentakwilkan sebahagian daripada maknanya sifat-sifat aqliyah, seperti dia kata ni, ataupun dipanggil sifat khabari, sifat yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti muka, tangan, kaki, betis. Dia takwil. Marhalah yang kedua. Marhalah yang kedua. Wal hal ats-tsalitsah, dan marhalah yang ketiga, isbatu dzalika kullihi min ghairi takyifin wala tashbihin jaryan ala minwalil salaf. Dia kata yang ketiga, keadaan yang ketiga, maknanya keadaan yang ketiga itu dia mengisbatkan semua sifat-sifat Allah Ta'ala yang disebut dalam Al-Quran. Seperti tangan, mata, muka, dia isbatkan semua. Dia tidak takwil. Wahya tariqatuhu fil ibanah allati sannafaha akhiran, iaitu jalan yang dipegang itu, jalan yang ketiga ini, jalan sebagaimana yang disebut di dalam kitab Al-Ibanah yang kita sebutkan tadi, yang merupakan satu kitab yang terakhir. Wa syarahaha al-Baqalani, dan telah mensyarahkan kitab ini oleh Baqilani, dan telah menakalkan wa naqalaha Ibnu Asakir, telah menakalkan akannya oleh Ibnu Asakir, wa hiya allati mala ilaiha, yang dia cenderung kepada maknanya pegangan yang ketiga ini. Ibnu Asakir pun cenderung juga, kerana dia sendiri telah menakalkan pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari di dalam Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Dia kata hiyallati mala ilaiha Baqilani, yang telah cenderung kepadanya kitab Ibanah itu oleh Baqilani.
wa Imamul Haramain wa ayruhuma min a'immatil ashabil mutaqaddimin. Dan juga Imam Haramain dan selain daripadanya semua kembali kepada akidah salaf daripada ulama-ulama yang terdahulu, wa akhiru aqwalihim, dan itulah perkataan mereka. Selain daripada Abu Hasan Asy'ari, banyak lagi imam-imam yang kita sebut tadi, Imam Haramain dan lainnya, Baqilani, telah kembali kepada akidah salaf. Okey, dua kitab ini menyatakan bahawa Abu Hasan Asy'ari telah kembali kepada akidah salaf, raja'. Dia telah kembali, yang maknanya dia telah raja'. Dia telah meninggalkan akidah khalaf. Yang ketiga, fusulun fil aqidah baina salaf wal khalaf. Dr. Yusuf Qaradawi. Orang baca Qaradawi kan? Yang betulnya Qaradawi. Dia kata Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yaqulu bi mazhabis salaf. Imam Abu Hasan Asy'ari berkata dengan mazhab salaf. Berkata maknanya berpegang dengan mazhab salaf. Dan kalau kita baca kitab ini, Fusulun fil Aqidah baina salaf wal khalaf, bukan sahaja Abu Hasan Asy'ari, bahkan dia kata a'immatul asy'ariyah yarji'una ila manhaj salaf. Kebanyakan ulama-ulama Asy'ariyah sendiri, setelah dia bergelombang terlalu lama dengan ilmu kalam ini, ilmu tauhid berdasarkan kepada falsafah ini, mereka kembali balik kepada akidah salaf. Kita tengok Abu Hasan Asy'ari dulu. Dia kata qala al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang wafat pada tahun 324 Hijrah fi Kitabihil Ibanah. Selain daripada nak mengatakan, nak menunjukkan, nak membuktikan Abu Hasan Asy'ari ini telah kembali kepada salaf, Yusuf Qaradawi sendiri mengiktiraf bahawa Ibanah ini memang tulisan Abu Hasan Asy'ari. Begitu juga di dalam Ma'arijul Qabul tadi. Bukan saja nak ceritakan dia kembali, bahkan nak ceritakan Ibanah tu memang asli, dia tulisan dia. Begitu juga yang disebut oleh Ithaf Sadatil Muttaqi, menunjukkan asli kitab tu, bukan ada tahrif, bukan ada penyelewengan, bukan ada maknanya perubahan. Asli dia tu dia. Syekh Qaradawi sendiri yang banyak mengkaji, banyak membaca, banyak buat kajian-kajian, ulama yang diiktiraf dalam dunia ni antarabangsa, dia kata memang kembali ya. Kalau yang kita duk baca sikit-sikit kitab pun kita jumpa, dia lagi jumpa. Ni Yusuf Qaradawi kata apa? Akhir kitab yang tulis wahwa min awakhiri ma allafa. Kitab di antara kitab yang terakhir yang dia tulis, wa qad kana yantahilu mazhab al-Mu'tazilah fi ma madha summa raja'a anhu. Sebelum ni dia telah menganut mazhab Mu'tazilah, lepas tu dia kembali balik. Kembali daripada Mu'tazilah kepada mazhab salaf fi qissatin masyhuratin mutadawilah. Satu kisah yang sangat masyhur yang tersebar. Kisah ni tersebar, dia naik atas mimbar Abu Hasan Asy'ari ni, dia buang jubah ni sebagaimana dia menanggalkan. Dia kata, aku tanggal jubah aku ni sebagaimana aku menanggalkan pegangan iktikad kepercayaan Mu'tazilah. Cerita yang panjang dan tersebar, so orang semua orang tahu. Nampak? Okey. Itu dia cerita Yusuf Qaradawi menyebut Abu Hasan Asy'ari pun telah kembali, dan dia bukan saja menyebut Abu Hasan Asy'ari telah kembali kepada akidah salaf yang dulunya khalaf, termasuk ulama-ulama yang lain yang bergolongan dengan ilmu kalam ini, mereka juga turut kembali. Tengok dia kata apa? Ajal laqad ra'ayna. Ada tadi kita baca tajuk dia, al-a'immatul asy'ariyah yarja'una ila manhajis salaf. Ulama-ulama Asy'ariyah ni telah kembali kepada manhaj salaf. Dia kata laqad ra'ayna al-kibar al-a'immatil mazhabi al-asy'ari alladhi khadu lajjal ta'wil, yang telah mengharungi lautan takwil. Ulama-ulama khalaf ini, ulama-ulama Asy'ariyah ni yang tenggelam di dalam lautan takwil. Wa kana lahum tulun zira'i wasi'atul ba'i fi ilmil kalam wa jadaliyatihi, yang telah bergelombang dengan ilmu kalam ini dan juga perdebatan di dalam ilmu kalam ini. Ghasu fi biharihi wa sabahu fihi sabhan tawilan, yang telah karam di dalam lautan ilmu kalam, telah berenang di dalam masa yang panjang. Ini suatu bahasa kiasan, dan lama duk bergelombang dengan ilmu kalam ni. Demo pun jemu dengan ilmu kalam. Demo pun insaf. Demo pun sudah bahayanya ilmu kalam. Buang masa ilmu kalam ini.
Nak kenal dengan Allah Ta'ala, guna akal, mengenepikan dalil daripada Quran dan hadis. Tengok dia sebut. Summa wajadu nihayatan matafi. Kemudian mereka mendapati penghujungnya. Maknanya jalan kesudahan. Jalan kesudahan. Maknanya tak boleh pergi dah. Alla malja'a wala manjalahum illa al-'aud illa manhaj salaf. Tidak dan tidak ada kejayaan, tidak ada jalan selamat melainkan dengan kembali kepada manhaj salaf. Jalan salaf, manhaj maknanya jalan salaf. Mereka yang bergelumang dengan ilmu kalam ini, memahami akidah di dalam perbahasan ilmu akidah melalui perbahasan ilmu kalam dan falsafah ni, mereka dah bergelumang, menghabiskan masa yang terlalu panjang. Akhirnya mereka jumpa jalan keluar, dan jalan selamat tak lain tak bukan kembali kepada akidah salaf. Fahuwa alladhi yansharihu bihi sadru. Jalan salaf ini yang dapat melapangkan dada. Wa taskunu ilahi nufus, yang dapat menenangkan diri. Wa yattaribu ma'hul aqlu, akal pun dapat gembira, dapat rehat. Tu tidak letih kepala, duk faham. Nak kenal Allah Ta'ala ni melalui ilmu kalam. Lepas tu dia kata apa? Wa syahadatu haula'il jazabizatil kibar. Dan kesaksian ulama pembesar-pembesar, ulama-ulama yang besar ini, ba'dan mumarasati wal mu'anati, selepas pencarian dan pengalaman, laha waznuha wa qimatuha 'inda ulil basair. Dia kata sepatutnya setelah melihat pengalaman-pengalaman dan juga kajian-kajian yang telah dilakukan oleh ulama-ulama yang terdahulu tentang ilmu kalam ini, mereka pun kembali sepatutnya menjadi suatu pertimbangan dan nilai bagi orang yang mempunyai basair, penglihatan, yang mempunyai akal. Sepatutnya kita fikir ulama dulu pun tinggal. Sebab bahaya. Sebab datang Quran hadis dia tolak. Dulu kita sebut dia akan susun satu kaedah yang sesuai dengan otak. Walaupun terpaksa tolak hadis-hadis ahad. Hadis ahad tak sesuai tentang masalah akidah. Disusun sesuai dengan otak. Tengok sepatutnya menjadi satu timbangan. Lalu Dr. Yusuf Qardawi bawa mari ayat Quran, wala yunabbi'uka mislul khabir. Tidak akan dapat memberi keterangan kepada engkau seumpama orang yang paling tahu. Seumpama yang paling tahu, yakni Allah Ta'ala. Maknanya insaflah, sedarlah. Orang yang terjerat, terbelenggu dengan ilmu kalam ni, ulama-ulama dulu pun kembali. Di samping huraian dan keterangan para ulama, kita nak baca ibanah yang kita sebutkan tadi. Bukan kata orang ulama-ulama lain yang menilai, yang membuat kesimpulan bahawa dia telah kembali, dibuktikan dengan beberapa kitab yang dia tulis. Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kata ini telah diubah suai. Telah ditahrifkan, dipesongkan oleh orang Wahabi. Ini maqalah Islami, Ar-Risalah ila Ahli Sugri, siapa pesong? Sama aja kenyataan dia. Dia kata, wa jumlatu qaulina, kesimpulan daripada perkataan kami, pendapat kami, anna nuqiru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa ma jaa min indillah wa ma rawahu as-siqatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la naruddu min dhalika syai'an. Dia kata kami mengaku dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, maknanya kami beriman dengan Allah, malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan apa yang datang daripada sisi Allah, iaitu Quran. Dan juga apa yang riwayat daripada riwayat siqah, maknanya perawi-perawi yang siqah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sekali-kali tidak akan tolak. Tengok, dia tak ada main akal dah masa tu. Datang dari Quran, datang dari hadis, kami tak akan tolak. Kami terus berpegang, kami tak akan buat andaian. Nampak? Yang kedua, wa anna Allah azza wa jalla ilahun wahidun la ilaha illahu fardun samadun lam yattakhidh sahibatan wala walada. Allah Subhanahu wa taala tu esa, tidak ada tuhan melainkannya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil sahabat dan juga anak, tidak mengambil teman dan juga anak. Yang ketiga, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haq. Bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba-Nya dan rasulnya, telah mengutus akannya dengan petunjuk dan juga agama yang benar. Yang keempat, wa annal jannata haqqun wan nar haqqun, wa annal jannata haqqun wan nar haqqun.
syurga itu benar dan neraka itu benar. Yang kelima, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya kiamat itu adalah akan datang yang tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang berada di dalam kubur. Yang keenam, kesimpulan yang dibuat, kesimpulan yang merupakan pegangan i'tiqad Abu Hasan Asy'ari di dalam kitab ini. Wa anna Allah istawa ala arsyihi. Allah Subhanahu wa taala istawa di atas arasnya, kama qala Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Yang ketujuh, wa anna lahu wajhan bila kaifin. Allah Taala ada muka dengan tidak ada kaifiat. Tidak mengatakan begini. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Riwayat mengenai ayat Quran. Terus dari Quran ataupun hadis Nabi. Yang ke-8, wa anna lahu yadain bila kaifin. Allah Taala punya dua tangan tanpa kaifiat. Khalaqtu bi yadaya. Yang ke begitu juga dia kata bal yadahu mabsutatani. Yang ke-9, wa anna lahu ainan bila kaifin. Allah Taala ada mata dengan tidak ada kaifiat, tajri bi ayunina. Begitulah seterusnya. Banyak dalam ni pun semua sama sahaja pegangan dia dengan akidah salaf. Begitu juga di dalam maqalat Islami yang dikarang oleh Abu Hasan Asy'ari juga, Imam Abu Hasan Asy'ari, muka surat 226. Hadhihi hikayatu jumlati qawli ashabil hadisi wa ahli sunnah. Ini satu hikayat kesimpulan daripada perkataan ahlul hadis dan juga ahli sunnah. Dia kata jumlatu ma'alaihi ahlul hadisi wa sunnati al-iqraru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa ma jaa min indillahi wa ma rawahu siqatun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la yarudduna min dhalika syai'an. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala ilahun wahidun fardun samadun la ilaha ghairuhu la yattakhidh sahibatan wala walada. Ayat macam tadi juga. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna jannata haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna as-sa'ata la atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Okey. Lalu dia sebut lagi wa anna Allah subhanahu ala arsyihi. Ini lagi terang. Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya. Kama qala, sebagaimana yang Allah Taala sebut Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Wa anna lahu yadaini. Allah Taala ada dua tangan bila kaifin, dengan tidak ada kaifiat. Kama qala khalaqtu bi yadayya. Ayat Allah Ta'ala sebutkan kepada Iblis, ma mana'aka antasjala lima khalaqtu bi yadayya. Mengapa kamu tak nak sujud kepada Adam yang aku jadikan dengan dua tangan aku? Banyak lagi lah. Semua macam yang kita bacakan tadi. Wa anna lahu ainaini bila kaifin kama qala tajri bi ayunina. Sama. Kitab yang ketiga yang ditulis oleh Abu Hasan Asy'ari, Al-Usul Da'an, dia kata Al-Usul ila ahli sunnati wal jamaati al-musamma Risalatu ila ahli sughri. Sama. Dia kata apa? Muka surat 75. Al-istiwa'u wal kursi. Tentang istiwa. Qala ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Allah Ta'ala berfirman, kepadanya naik kalimah yang baik, dan amalul soleh yarfa'uhu. Amalan soleh membawa akan kalimah-kalimah yang baik. Surah Fatir ayat 10. Wa qala Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Bila dia kata Allah Ta'ala atas arasy, dia mengemukakan beberapa dalil daripada Al-Quran. Wala yusamma istiwa'uhu ala arsy istila. Tidak dinamakan istiwa itu ala arsyihi istilaan. Tidak dinamakan istawa dengan makna istila. Dia pun tolak. Orang kata Abu Hasan Asy'ari takwil istiwa dengan makna istila. Ataupun istaula. Nampak? Kama qala ahlul qadar, sebagaimana yang disebut oleh qadariyah, li'annahu azza wa jalla lam yazal mustawliyan ala kulli syai'in. Kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasalah berkuasa di atas sesuatu, bukan atas harah dia, atas bumi pun dia berkuasa juga. Sebab tu istilah tak sesuai ataupun istawa tak sesuai. Wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa minas sirri. Wala yaghibu anhu syai'un fis samawati wal ardi hatta ka'annahu hadirun ma'a kulli syai'in wa qad dallallahu azza wa jalla ala dhalika biqaulihi wa huwa ma'akum. Zat Allah Ta'ala atas arasy. Adapun ilmu, maknanya ma'akum, makna dalam ayat Quran, itu semua ditafsirkan oleh ulama bersama dengan kita dengan ilmu, bukan dengan zat. Okey. Jadi kesimpulannya, kenyataan para ulama dia telah kembali. Ada dua pandangan tadi, tapi Ustaz cenderung kepada pandangan yang mengatakan dia telah kembali, dibuktikan dengan sokongan-sokongan, kajian-kajian, kenyataan-kenyataan ulama yang banyak kata dia telah kembali. Itu yang pertama.
Yang kedua, kitab-kitab yang dia tulis sendiri. Kalau Ibanah kata diubah suai, ditahrif, kitab dua ni macam mana? Tak. Tidak diubah suai. Maka di sudut pendapat yang kuatnya, dia telah kembali. Sebab apa dia kembali? Jadi Dr. Yusuf Qaradawi dah sebut kan. Dr. Yusuf Qaradawi dah sebut. Dah bergelumang, dia nampaklah kelemahannya. Orang yang bergelumang betul-betul, yang faham betul-betul tentang ilmu kalam ini, memahami akidah melalui ilmu falsafah ni, dia faham betul bagaimana cara dan langkah mereka, dan dia faham pula Quran hadis. Dia tinggal ni ambil Quran hadis sebab dapat menenangkan hati, menenangkan hati, melapangkan dada, tidak memberatkan otak kita untuk fikir. Sebab dalam Quran sebut, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya beriman saja, tak perlu nak fikir-fikir banyak. So satu benda yang gaib tentang sifat Allah Ta'ala kita pun tak nampak. Allah Ta'ala lebih mengetahui macam mana kita nak fikir, nak perah otak, nak faham tu, dengan mencari kaedah-kaedah yang sesuai dengan otak kita. Sedangkan Quran sebut jelas. Rasanya dengan penerangan dan penjelasan tadi, dapatlah kesimpulan pendapat yang kuatnya Abu Hasan Asy'ari telah kembali kepada akidah salaf dengan beberapa bukti yang telah kita kemukakan tadi. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.